Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk Minggu EDU 5.0 untuk taklimat perpustakaan, untuk hari ini kita akan tengok, kita akan tengok berkenaan pita elektronik resources. Okey, kalau sebelum ni masih MDS, saya ada terangkan yang perpustakaan dia ada dua collection, iaitu physical collection, iaitu buku, newspaper, magazine, journal yang boleh disentuh lah, yang bercetak. And then kita ada juga pita electronic resources di mana semua bahan-bahan pita electronic resources ni boleh diakses secara atas talian oleh pengguna ataupun oleh warga UiTM lah. So you as a student, so automatic you have a right untuk akses kepada online database ataupun electronic resources yang dilanggan atau disediakan oleh perpustakaan. Okay, so nanti kita akan tunjukkan apa itu pita electronic resources dan senarai-senarai pita electronic resources yang awak boleh gunakan untuk membantu dalam pencarian maklumat atau pencarian artikel untuk you punya assignment nanti. Okay? So, sebelum tu saya akan share dulu kita punya screen. Okay, so kita punya model adalah pita electronic resources. Okay, so kita punya overview, model highlight kita, electronic question paper system, electronic book, MyCamp portal dan juga UiTM Ayam. Ini nanti saya akan explain dalam kita punya taklimat sebentar lagi. Okay, sebelum kita mulakan taklimat, okay, saya nak you all, sebab you all semua tak pernah masuk library lagi kan? Okay, so saya akan tunjukkan dulu virtual library tour. Okay, and then nanti kalau kata berkesempatan, okay, ataupun ingin nak study ke, okay, nak pinjam buku, boleh datang library, at least you nampak dah ya gambaran sebenar perpustakaan. Okay, kita tengok dulu video virtual library tour sebelum kita pergi kepada next content. Okay, minta semua pay attention. Okay, sebentar saya mainkan. Seutama Perpustakaan Datuk Jaafar Hassan 1. Ruangan penyimpanan baik pelajar atau pelawat. Sudut pameran PDJH 1. Ruangan bicara ilmu. Koleksi rujukan Zon A1. Ruangan bacaan terbuka. Sudut pameran peralatan lama yang digunakan perpustakaan. Kad penyimpanan kad katalog. Contoh kad katalog lama. Cubicle. Bilik ini boleh digunakan oleh 2 orang pelajar untuk setiap bilik. Tempat penyimpanan kasut. Makmal komputer Perpustakaan Datuk Jaafar Hassan 1.
OPEC digunakan untuk pencarian bahan rujukan. Bilik kumpulan bahan Reza. Unit perkhidmatan maklumat. Ruangan majalah dan jurnal. Ruangan bacaan terbuka. Perpustakaan Datuk Jaafar Hassan II. Bilik loker. Pelajar atau pelawan mestilah mengimbas QR Code MySejahtera. So utama PDJH 2. Tempat mengimbas buku. Kaunter sirkulasi atau pertanyaan. Self-check machine. E-library guide. Pelajar boleh mengimbas QR code untuk memasuki portal-portal library. Lift ini hanya boleh digunakan oleh staf dan orang kelainan bayar. Surau PDJH 2. Koleksi bahan rujukan. Meja kira. Ruang santai library. Koleksi bahan silibus. Seminar. Ruangan bacaan terbuka. Learning Commons. Makmal komputer PDJH 2. Bilik bacaan 16 jam. Okey, itu sahaja library tour untuk perpustakaan Datuk Jaafar Hassan. Okey, hopefully dengan kita punya video ni, at least you dapat gambaran bagaimana perpustakaan Datuk Jaafar Hassan, dia punya keadaan, suasana dan kedudukan dia. Okey, so kita balik kepada kita punya slide. Okey, kita dah tengok tadi and then saya akan tunjukkan pula kita punya website ya, Perpustakaan Datuk Jaafar Hassan punya website. Okey. So untuk website ni you all boleh sama ada you boleh layari Perpustakaan Datuk Jaafar Hassan ataupun you boleh Google je Perpustakaan Datuk Jaafar Hassan. Okey, nanti you akan klik dia punya ada dekat first result dia tu, dia ada website dia, boleh klik link tu. Ataupun you boleh type je di URL atas ni ya, perlis.library.uitm.edu.my. Okey, kalau boleh semua minta follow ni lah masa taklimat saya ni boleh follow.
Okay, and then kalau boleh bookmarkkan kita punya website ni. Okay, senang untuk you all access selepas ini. Sebab apa? Untuk bahan elektronik ataupun electronic resources, okay, macam e-book, okay, question paper, okay, you pemula dia, seandainya you tak tahu mana nak start, mana nak cari apa yang saya tunjukkan hari ni, okay, you boleh tengok ataupun you boleh masuk layari kita punya website untuk dapatkan link-link kepada bahan-bahan ini. Okay? Boleh masuk kita punya website perlis.library.uitm.edu.my. Okay? So, pangkah je tadi. So, ini adalah kita punya website. Okay? So, kalau boleh tengok dekat sini, bila kita scroll bawah, kita ada 3 button yang you jumpa ni. So, ini adalah our collection. Ya, nanti saya akan tunjuklah apa yang ada dekat our collection, and then our services dan juga opening hour. Okey, kalau nak tengok perkhidmatan apa yang disediakan oleh perpustakaan, boleh klik dekat our services. And then kalau nak tengok waktu perpustakaan, boleh klik dekat opening hour. Waktu perkhidmatan perpustakaan, boleh klik dekat opening hour. Okay? And then bila kita scroll bawah lagi, ini adalah apa orang kata announcement. Okay, kalau macam kita ada buat event, ada buat program, ada buat quiz, kita akan letak dekat sini untuk announcement selain daripada kita letak. Ya, selain daripada kita letak dekat dekat kita punya media sosial. Okay, hopefully you guys dah follow media sosial iaitu perpustakaan, kalau macam Facebook, Perpustakaan Datuk Jaafar Hassan, Instagram PDGH, UiTM Perlis, Telegram Perpustakaan Datuk Jaafar Hassan. Ya, follow. Ya, sebarang maklumat kita akan salurkan melalui kita punya media sosial dan juga kita punya website. Okay? And then kita scroll bawah lagi, kita ada library publication. Yang ni kalau you nak tahu berkaitan dengan perpustakaan dengan lebih lanjut, you boleh klik dekat library publication ni. Okay, and then find space, kalau nak tengok, okay, ruang-ruang apa? Ya, macam ruang bacaan santai, okay? You boleh pergi dekat find space. Ya, kalau you tengok tadi, library ni, ya, dia bukan, orang kata, dia ada juga ruang santai. Kalau you tengok dekat ni kan, tempat group study ni, dia ada ruang santai juga. So, kalau kata macam you nak study secara santai, okay, dah bosan duduk dekat bilik, bilik orang kata bilik college lah, ya, boleh datang ke perpustakaan untuk study, ikut opening hour yang ni lah, ya, waktu perkhidmatan perpustakaan. Okay, and then scroll bawah lagi, ni kita ada maklumat perpustakaan lah, ya, and then kalau you tengok dekat belah, okay, dekat contact us ni, ya, dia ada nombor, 2 nombor ni lah, Cik Kari Rizwan ataupun saya, Cik Nur Azrina binti Kasim. So kalau ada masalah boleh contact kami, ya, menggunakan 2 nombor ni lah. InsyaAllah kita akan bantu. Ya, and then kalau you tengok ini dekat nombor ni, ya, dekat nama saya ni 04988256, kita juga ada WhatsApp, ya, WhatsApp business menggunakan nombor ni. So kalau kata segan ya, malu nak tanya melalui phone ataupun mudah untuk you tanya melalui WhatsApp, boleh WhatsApp kami menggunakan nombor ni. Ya, hari tu masa minggu MDS saya ada mention juga WhatsApp kita. Ya, kita ada tunjuk. Tapi kalau kata lupalah nombor WhatsApp tu, okey, boleh tengok dekat website kita. Ni dekat nama saya ni, ya. Semua ingatkan nama saya. Tadi saya tak introduce diri sebab saya rasa sebelum ni pun kita dah pernah jumpa, ya. Hari Senin hari tu MDS kita dah pernah jumpa, takkan tak kenal, takkan lupa kan. Okey. So kalau kalau nak WhatsApp boleh gunakan nombor ni. Ya, 04988256. And then kalau you tengok dekat bawah ni, ya, dia ada sampul, ya, gambar sampul ni actually ini adalah pita chat with librarian. Maksudnya kat sini, ya, mungkin masa tu you punya WhatsApp pun problem ke ataupun macam you tengah guna website kita ataupun bahan-bahan elektronik kita, you ada masalah, okay, you boleh je klik dekat ni, klik dekat sampul ni. Dia kalau ini sampul, bila dia keluar gambar sampul ni, maksudnya operator offline. Ya, tapi bila ada operator ataupun ada pegawai yang standby dekat sini, okay, dia akan tunjuk gambar chat. Ya, gambar orang chat tu. Ya, maksudnya ada pegawai yang bertugas. So, you boleh klik. Okay, you boleh klik. Okay, ini kita offline lah. Kalau kita online, gambar dia lain. Tapi apapun tempat dia kat tempat yang sama. Okay, bila kita klik,
dekat sini dia akan pop up. Okey, dia akan pop up skrin ni. So you boleh masukkan nama dan juga email. Okey, ini kalau offline. Selalu kalau offline kita akan reply persoalan you all tu melalui email ni. Ya, email address yang you bagi ataupun phone number. Tapi selalunya kita akan email lah. Ya, selalu kita akan email. Okey, and then masukkan phone number. Okay, and then type soalan you all. Macam contoh, saya nak tahu waktu perkhidmatan perpustakaan. Okay, saya nak tahu bilangan pinjaman bahan yang saya boleh pinjam. Hari tu MDS Miss Azrina dia dah mention tapi saya lupa. Okay, boleh tanya melalui Cikgu Librarian. Okay, ataupun tanyalah yang berkaitan dengan perpustakaan. Okay, tanya ataupun macam mana saya nak semak sama ada saya ada denda ke dengan perpustakaan. Boleh tanya kami melalui Cikgu Librarian. Apa-apa masuk website kita dulu, then scroll bawah tu. Okay, and then letak nombor ID student ni. Ya, nombor ID ni senang untuk kami buat semakan lah. Ya, seandainya macam you tanya semakan denda. Okay, contohlah. So kami akan refer nombor ID, nombor student yang you bagi dekat bawah ni untuk kita buat semakan. Okay, and then nanti you boleh kalau kata macam kita online, you boleh klik dekat sini, dia akan keluar start chat. Ya, okay, so you boleh klik. So kita akan inilah you minta you tunggu sebentar kalau kata kami online lah. Ya, bila dah start chat tu minta tunggu sebentar untuk operator kami membalas soalan yang diajukan. Jangan lepas you klik start chat tu, contoh macam ni lah. Kira you dah ni and then you dah klik start chat and then terus you pangkah. Ya, terus you pangkah box yang pop up tu. Ya, macam mana kami nak reply kalau you pangkah terus? Okey, minta tunggu dalam masa 5 minit untuk kami reply soalan yang you all tanya tu. Okey, sebab kalau kami online memang kami akan jawab immediate. Ya, dia macam you all masuk website Asia ke, kalau kan dia ada chat apa orang kata instant chat tu kan. Okey, kita memang akan terus membalas kalau kata kami online. Okey, waktu perkhidmatan Cikgu Librarian pukul 8.30 sampai pukul 5 petang. And then yang tu kami akan jawab direct. Tapi kalau selepas itu, okey, selepas itu kita kalau you tanya macam pukul 5.30 baru you tanya melalui Cikgu Librarian, don't worry. Ya, kami terima you punya message tu melalui email. Dan pada keesokan hari bekerja, kita akan reply you punya jawapan tu melalui email. Okey, so check. Make sure email you bagi ni adalah email yang aktif. Ya, yang you memang selalu access kepada email tu. Okay, so yang tu ya. Ya, selain daripada WhatsApp tadi, okay, mungkin segan nak WhatsApp sebab mungkin yalah kan, segan ke. Okay, tak apa, boleh gunakan Cikgu Librarian untuk berhubung dengan kami. Okay, itu dia punya ni lah. Okay, ini Cikgu Librarian ya. Ya, kalau saya online lain dia punya ni. Okay, insyaAllah kita akan membantu. Okay, kita pergi kepada pita Electronic Resources. Saya akan scroll atas balik. Ya, scroll atas balik. Semuanya ada dekat website kita. Sebab tu saya minta you all bookmarkkan ya, website kita ni so that bila you nak start, nanti you start assignment and the lecturer dah start suruh you cari bahan maklumat, okay? Artikel-artikel sebab you perlukan bahan-bahan ni untuk support, untuk sebagai sumber rujukan untuk you buat you punya assignment nanti. Ya, sekarang mungkin tak nampak, nanti you dah start kelas, lecturer kita bagi assignment. At least you tahu mana nak cari bahan-bahan maklumat ni. Okay? Selain daripada datang ke perpustakaan untuk akses ataupun untuk pinjam bahan-bahan bercetak fizikal. Okay? So, untuk tengok, ya, untuk mengetahui berkenaan dengan kita punya electronic resources ataupun inilah orang kata e-resources kita, minta you scroll atas balik. Ini atas ni sampai tak boleh scroll dah lah. And then you boleh nampak tak our collection. Okay, boleh klik. Ya, boleh klik dekat our collection. Okay. So kalau you nampak dekat sini, dia ada physical collections, dia ada digital collection. Okay, so physical collection ni macam saya bagi tahu hari tu, buku, okay, benda-benda yang bercetak. Ya, yang ada kita susun dekat rak perpustakaan. Okay, untuk pencarian buku, you boleh gunakan OPAC. Okay, yang ni saya takkan terangkan hari ni sebab apa untuk OPAC ni,
kita ada, kalau you berminat lah nak tahu cara pinjaman buku apa semua, kita ada kelas kemahiran maklumat. Hari tu saya dah explain kan kelas kemahiran maklumat. Okay, boleh apply kelas kemahiran maklumat. Kita akan ajar detail cara mencari buku dalam library, cara nak semak denda, okay, cara nak buat tempahan buku seandainya buku tu dipinjam oleh kawan-kawan yang lain. Okay, kita akan ajar dalam kelas kemahiran maklumat tu. Ya. Kira and then untuk hari ini saya just tunjukkan secara ringkas ya sebab kita pun ada sejam je kan saya akan tunjukkan secara ringkas okey electronic resources apa yang kita ada dan untuk detail mungkin hari ini rasa ringkas sangat okey you boleh apply kelas kemahiran maklumat just contact je saya kalau you kata you berminat tahu lebih lanjut berkenaan dengan library tapi you tak tahu kelas apa yang patut you mohon. Okey, tak apa. Hubungi kami. Ya, nanti saya akan guide you. Ya, saya akan guide you. Okey, mana yang you perlu pilih dulu? Mana yang perlu kelas yang perlu masuk dulu? Sebab kelas ni kira dia berdasarkan permohonan. Ya, bukan yang macam kelas-kelas subjek yang you all ambil. Yang tu memang wajib. Okey, kelas ni adalah berdasarkan permohonan. Ya, kalau kata nak tahu lebih lanjut berkenaan perpustakaan, boleh dia contact saya, nanti saya akan advise you kelas mana yang you boleh ambil. Ya, kalau boleh applykan untuk satu kelas lah, mudah. Ya, kita sharing ilmu tu sama-sama. Okay? So, you boleh scroll bawah, kita ada digital collection. Ini ya, digital collection yang ni ataupun electronic resources, electronic collection. Okay? So, yang ni lah yang saya akan tunjuk hari ni lah. Saya akan tunjukkan awak so that senang lepas ni untuk you dapat cari assignment tu. Okay? So, kita ada online database. Yang ni, untuk online database, yang ni memang saya akan ajar different class. Ya, sebab untuk online database, contohlah kalau macam sebelum ni, ya, you nak cari artikel, you nak cari bahan bahan-bahan rujukan untuk maybe masa you sekolah hari tu kan, maybe kena buat portfolio ke apa ke kan, you Google sahaja untuk cari bahan rujukan. Tapi untuk peringkat universiti ni, untuk cari bahan rujukan, you tak boleh simply ataupun you tak boleh nak senang-senang main ambil je. Mana you jumpa Blogspot ke Wikipedia, you main ambil letak dalam assignment you. Tak boleh. Peringkat universiti dia ada requirement dia untuk bahan-bahan rujukan. Okay. So untuk selamat, untuk memudahkan you, untuk tidak orang kata assignment you tu kena buat balik ke ataupun mungkin bahan rujukan tu tak kena dengan assignment you ke, you boleh cari artikel, okay, bahan sumber-sumber rujukan dalam online database. Ya, mungkin kalau you tak faham apa itu online database apa semua, boleh masuk kelas kemahiran maklumat. Saya akan terangkan satu-satu dan saya akan ajar cara strategi pencarian maklumat dengan berkesan untuk memudahkan you dapat apa yang you nak. Ya, kalau kata blur kan, tak tahu macam mana, nanti masa dah dapat topik untuk assignment, lecture suruh cari bahan, tak tahu blur macam mana kan. Masuk website kita dan tengok balik apa yang saya ajar hari ni. Ataupun apply kelas kemahiran maklumat. Ya, contact je saya. Kalau tak tahu macam mana nak apply, contact je saya, nanti kita akan bagi tahu. Ya. Okey, dan itu kelas kemahiran maklumat tu adalah percuma ya untuk warga UiTM kita bagi percuma ya untuk memudahkan you juga. Okey, so online database ni memang saya just nak inform yang kita ada electronic resources selain daripada buku, kita ada online database di mana online database ni mengandungi artikel-artikel okey daripada jurnal, okey daripada textbook, okey yang telah yang berbentuk elektronik. Okey. And then kita ada portal e-book, ya, portal e-book. Okey, untuk portal e-book ni, okey, koleksi-koleksi textbook yang dipilih oleh lecturer, pensyarah tu sendiri ataupun fakulti yang you all fakulti-fakulti you all sendiri, okey. Dan dalam bentuk elektronik ataupun digital dan kita letakkan dalam satu tempat yang kita panggil portal e-book untuk you all refer. Ya, nanti saya tunjukkan sikit-sikit. Ya, ini saya just brief dulu. Okay, so and then yang ketiga adalah institutional repository. Ya, yang ni ramai yang tak aware. Okay, institutional repository adalah satu laman web ataupun kita panggil satu portal
di mana kita letakkan artikel, okey, macam you nak tengok projek pelajar ataupun contoh assignment untuk semester ini untuk pelajar semester akhir. Selalunya bila you dah semester akhir, you kena buat final project. Okey, so nak tengok contoh final project tu, you boleh masuk dalam UiTM IR. Ya, ni Institutional Repository. Singkatan dia UiTM IR. Senang, tak payahlah berbelit lidah nak sebut Institutional Repository tu. Okay. And then kita ada Local Content Hub. Ya, Local Content Hub ni kita kumpulkan bahan-bahan macam newspaper cutting, okay, artikel daripada artikel jurnal, magazine yang dihasilkan oleh tempatan. Maksudnya Malaysia, dalam Malaysia. Okey, artikel bahan-bahan yang dalam Malaysia ni, kalau macam contoh you nak tengok, you nak tahu berkenaan any maklumat yang berkenaan Malaysia, okey, you boleh masuk Local Content Hub. Kalau online database ni, dia more international. Ya, bukan dia campur lah, dia more banyak bahan dia dalam English lah. Tapi kalau Local Content Hub ni, bahan dia kalau macam nak tahu maklumat atau news dalam Malaysia, okay, you boleh tengok dekat Local Content Hub. Okay, and then kita ada Open Access. Ya, Open Access ni kira kalau you nak cari artikel, you boleh gunakan Open Access. Okay, and then kita ada exam paper. Okay, exam paper ni, okay, exam paper, kalau kan nanti selalunya exam paper ni dia famous ataupun selalu student dia akan cari bila masa sebelum final exam. Okey, portal exam paper ni ataupun electronic question paper system ni ya adalah koleksi, okey, ataupun portal yang kita letakkan koleksi kertas-kertas soalan ataupun exam paper yang ada final paper. Okey, nanti kalau you dah start orang kata dah start kelas, nanti you akan tahu ada subjek you yang tak ada final exam. Ada subjek you yang ada final exam. Okey, untuk final subjek yang ada final exam, okey, dia punya question paper akan ada dalam exam paper ni. Ya, portal exam paper ni. Dan saya nak ingatkan dalam EQPS ni dia tak ada jawapan, skema jawapan tak ada. Kita ada kertas soalan sahaja. Untuk skema jawapan itu kena rujuk kepada pensyarah you all. Ya, sebab sebab esei kan, ada certain tu esei, ya ada subjek tu esei. So, kita tak boleh provide skema jawapan, it depends on lecturer juga. So, bila you boleh buat latihan, exercise, okay, untuk confirmation boleh tanya lecturer lah, betul tak yang saya jawab ni? Okay? And then kita ada portal Khazanah Melayu, kita ada archive, okay, and then update pita yang ni lah. Okay. Untuk portal Khazanah Melayu, kalau you perlu buat assignment, kerja khusus yang berkaitan dengan Melayu, adab budaya Melayu, anything yang related to Melayu, you boleh dapatkan maklumat, artikel, okay, dalam Khazanah Melayu. Okay. And then yang ni kalau you nak cari gambar-gambar lama UiTM, okay, newspaper, ataupun kerata akhbar yang berkaitan dengan UiTM Perlis yang lama-lama, you boleh masuk archive OFA ni. Okey, ni saya briefkan dulu. Okey, saya akan tunjuk slide balik. Okey, yang ni saya dah explain semua tadi, saya dah explain. Okey, saya akan tunjuk MyKM Portal. Okey, MyKM Portal. Okey, MyKM Portal ataupun dia website MyKM tau yang dihasilkan oleh perpustakaan untuk memudahkan kita punya user untuk akses kepada kita punya pita electronic resources. Okay, so kalau kata nak mudah ya, okay, saya dah provide guide ya macam mana you nak masuk, nak akses kepada kita punya electronic resources yang saya sebut tadi. Okay, nak senang, you masuk website kita perlis.library.uitm.edu.my tadi, ya. Okay, and then you klik, nanti saya tunjuk cara untuk masuk MyKM. You klik kepada MyKM, and then you boleh access MyKM melalui email. Okay, and then bahan yang saya tunjukkan tadi dekat online resources tadi, dekat elektronik tadi, macam EQPS, online database, e-book, you boleh
akses dia melalui MyKM Portal. Sebab MyKM Portal ni adalah portal setempat di mana you just sekali saja login, sekali saja you sign in, masukkan username and password, and then selepas itu you dah boleh akses kepada bahan-bahan yang saya tunjukkan tadi. Ya, sebab tu saya explain dulu bahan-bahan apa yang kita ada, and then barulah saya explain cara kita nak akses dia. Okey, nak mudah gunakan MyKM Portal. Okey, ini MyKM Portal adalah portal setempat lah. Find your resources according to your subject or or field of specialization in MyKM. Ya, tak apa, nanti saya tunjuk. Ya, apa yang dikatakan specialize, kenapa saya suruh you start kira macam you masuk MyKM untuk memudahkan you akses kepada kita punya electronic resources. Okay, so nanti saya tunjuk. Okay, so ini ya, MyKM Portal. Nak mudah masuk melalui MyKM Portal. Okay, so ni saya akan tunjukkan cara untuk akses MyKM Portal untuk kita akses kepada pita electronic resources yang saya tunjukkan tadi. Okay, first macam biasa masuk website kita. Okay, ini pergi ke home balik. Masuk website kita dulu. Apa-apa pun masuk website kita. Okay, perlis.library.utm.edu.my. Okay, ini untuk akses MyKM ya. Okay, and then you nampak tak dekat atas ni, kalau you nampak saya punya cursor ni. Okay, belah atas kanan, dia ada perkataan MyKM. Ya, klik dekat perkataan MyKM tu, klik. Okay, klik. Okay, so dia akan link terus kepada MyKM Portal. Ya, dia akan link terus kepada MyKM Portal. Okay, ini dia punya MyKM Portal. Tapi yang ni you tak boleh masuk lagi. You kena sign in. Okay, untuk mungkin masa awal-awal ni, mungkin you punya Gmail student tak activate lagi. Ya, nanti bila you dah activate kan you punya Gmail student, okay, sebab nanti student dia akan provide Gmail untuk student. Okay, email dalam Google account untuk student. So, untuk akses kepada MyKM Portal, you boleh sign in with Google. Nampak tak kat atas ni? Ya, kat atas ni dia ada tulis sign in with Google. Okay, minta klik dekat sign in with Google. Okay, klik. Okay, so nanti bila you nak sign in, jangan, okay, you not allowed untuk menggunakan personal email you all. Ya, sebab orang kata tak laku pun personal email you all, you masuk memang you tak boleh nak access. Okay, gunakan email yang disediakan oleh UiTM lah. Gmail lah, Gmail account yang disediakan oleh UiTM. Okay, kalau kata you tak, macam you dah ada Gmail account tu tapi you tak tahu nak activate, boleh contact perpustakaan dan tu kita akan ajarlah cara untuk access tu. Okay, and then klik. Okay, klik dekat ni lah, masukkan you punya Gmail account untuk student UiTM. Ya, dia ada edu.my tu macam saya sekarang ni lah. And then masukkan password yang sama untuk Gmail account tu. Okay, saya. Kalau boleh, Gmail account tu gunakan password yang senang you nak ingat. Janganlah gunakan password yang complicated. Bila you nak masuk, dah forgot password. Ya, lupa password pula. Okay, gunakan password yang you dah familiar. Sebabnya untuk sistem library memang you kena gunakan Gmail UiTM untuk access. Okay, so ini adalah MyKM Portal. And then ini adalah view untuk portal tu bila you dah masuk, you dah login. Dia akan detect nama you dekat sini. Welcome and then nama you all. Ya, okay. Sebelum kita pergi kepada go through kepada electronic resources yang ni yang saya tunjuk tadi tu, okay, saya nak minta you pergi dulu dekat my account, ya, dekat sini. Ya, dia ada my account kan dekat sini. Dekat tab atas ni ada my account. Klik dekat profile. Ya, klik dekat profile. Okay. Klik dekat profile. Okay. And then dekat field ni dia akan detect, okay, kalau macam you fakulti sains sukan dia akan detect sport. Okay, kalau you fakulti peladangan dia akan detect agro. Okay, kalau macam sains gunaan FSG, fakulti sains gunaan dia akan detect sains. Okay, depends on faculty. Sebab tu ini adalah personalized. Ya, sebab dia dah
bahan-bahan dekat My Research, My Courseware, My Resources ni, dia akan detect berdasarkan field ataupun berdasarkan fakulti you all. Ya, so senanglah sikit untuk you dapatkan bahan. Okay? And then macam saya librarian. So memang saya boleh access semualah. Ya, macam you all, you boleh access ataupun you punya field ni memang dia dah tetapkan siap-siap berdasarkan fakulti. Okay, actually dekat my profile kalau kata you pinjam buku, you menggunakan self-check machine. Hari ini saya tunjukkan cara nak pinjam buku sama ada self-check machine ataupun dekat kaunter. Kalau kata you lupa kan, you gunakan self-check machine, you kita akan print receipt. Dekat receipt tu lah yang ada due date. Tapi kalau you lupa due date tu ataupun receipt tu hilang, you tak ingat due date, tak ada masalah, you boleh check history pinjaman buku you tu, ya, buku apa yang you dah pinjam, due date bila, dekat sini. Ya, dekat my profile dalam my KM. Ya, ni my account profile. Okey, ini dia akan tunjuklah tarikh pinjam bila, tarikh pemulangan bila, lewat bila. Ya, kalau ada denda dia akan tulis denda berapa. Okey, so dekat sini. Ya, so you boleh tengoklah, oh tarikh pulang 15 bulan 4. Alamak, nak dekat dah 15 bulan 4. Okey, so cepat-cepat datang library untuk pulangkan sebelum kena denda. Kalau boleh elaklah kena denda. Ya, so lewat dia boleh tengok kat sini. So you boleh kira lah berapa hari you lewat, darab untuk satu buku darab 20 sen. Contoh kalau lewat sini 5 hari, okey, untuk buku CPIM ni, so 5 hari darab 20 sen. Yang Rahsia Bumi Iraq ni pun 5 hari juga lewat, so darab dengan 20 sen. So 5 hari darab 20 sen, RM1, yang ni pun RM1, so denda you RM2. Settlekan, ya, settlekan. Okey, kat sini dia ada history lah. Ya, buku yang sedang you pinjam. You boleh tengok dekat buku yang ni. Buku yang belum dipulangkan. Sebelum cuti semester, kalau boleh tengok dulu. Ya, check dulu dekat, masuk my KM, masuk my profile, check dulu tengok senarai bahan yang you dah pinjam. Ya, yang you tengah pinjam sekarang. Ya, kalau kata belum pulang, pulangkan segera. Ya, kat sini you boleh tengok. Okay, and then dia ada borrowing history. Ya, if you klik borrowing history, kat sini dia akan tunjukkan, dia akan appear buku-buku, ya, sejarah bahan-bahan yang you pernah pinjam. Ya, seandainya macam Sam ni, you dah pernah pinjam buku Rahsia Bumi Iraq ni. Okay, and then you dah pulang lah. Ya, sebelum due date dia. Okay, and then Sam ni, you nak pinjam lagi. Tapi you lupa, alamak, rahsia apa, lupalah nama buku, you lupa nama buku tu. Okay, tak apa, you boleh tengok dekat my account, borrowing history, tengok dekat, inilah borrowing history ni, buku apa yang you pernah pinjam. Ya, so mungkin kalau you nak pinjamkan balik, you boleh ni lah. Ya, boleh tengok buku-buku, senarai buku tu kat sini. Ya, kita ada. Ya, kita ada senarai buku kat sini. Okey, untuk booking kelas kemahiran maklumat, macam saya cakap tadi kan, you nak booking and then you dah discuss dengan saya. Okey, you dah contact saya untuk discuss kelas mana yang you perlu ambil. Okey, masa dan date bila kita dah discuss, you free, saya free masa tu kan. Okay, so lepas dah discuss, barulah you isi EKKM class booking ni. Ya, you kena isi EKKM class booking ni. Ya, sebab untuk record saya, untuk saya bookmarkkan dalam saya punya kalender. Ya, untuk saya block tarikh yang kita dah persetujui. Ya, dia bukan tak kisah bila, maksudnya Isnin hingga Jumaat. Okay, dia tarikh tu you propose dulu. Ya, you propose dulu tarikh tu kat saya. And then masalah, and then kalau saya free, you pun free, yalah you propose of course lah tarikh dan masa yang you free. Okay, untuk kelas kemahiran maklumat, you free. And then you propose date tu dekat saya. And then kalau saya free, so kita boleh jalankan kelas. Okay, sebelum bila kita dah ada agreement, mutual agreement, kata oh awak free, saya free untuk adakan kelas ni, boleh you masuk my KM portal. Okay, and then klik KKM class booking ni. Okay, dekat sini. Ni nanti dia akan appear nama you lah. Okay. So dekat ya, besarkan sikit. So dekat sini dia akan appear nama you. Okay, and then kalau you nak booking, you boleh pilih non and interim. And then nanti boleh pilih modul yang kita dah persetujui lah. You nak modul apa? Okay, boleh pilih contoh library system. Okay. Nanti
tulis bilangan pelajar. Okey, contohlah ni tulis bilangan pelajar. Contoh you nak mohon untuk kelas you, satu kelas you ada 20 orang. So tulis 20 orang dekat sini. Kelas choose ataupun kelas location, pita UiTM Arau itu je yang ada. Okey, tak ada benda lain, and then klik. And then klik dekat preferred date tu, klik lah tarikh bila. Contoh tarikh 31 hari bulan. Okey, and then masa. Okey, masa kita ada 3 slot, 8.30, 10.30, 10.30, 12.30, 2.30, 4.30. So you boleh pilih antara masa ni yang you available. Okey, ataupun kalau nak awalkan, contoh you available pukul 10 hingga pukul 12. Boleh je. Sebab tu saya minta kontak saya dulu untuk kita arrangekan date and time. Barulah you book melalui AKKM ni. Okay, and then contoh 10.30, 12.30, and then secara online lah sekarang kita akan buat secara online, kelas secara online. Ya, kita tak buat lagi face to face. Okay, secara online. And then kalau tu Google Meet, selalu Google Meet lah. Kalau 20 orang selalu saya akan buat Google Meet. Okay, and then terus submit. So nanti saya akan dapat approve dan terus block dalam jadual saya lah. Okey, bila dah block nanti untuk link Google Meet tu nanti saya akan contact orang yang mohon ni. Ya, untuk bagikan link untuk disebarkan untuk satu kelas. Okey, itu cara dia lah. Ya, cara dia. Apa-apa tak apa kalau you tak sure, contact je saya. Ya, tak ada masalah. Okey, itu untuk my kelas booking lah. Okey. And then you pergi dekat my courseware, klik my courseware. Okey, kita dah settle my account. Actually kan untuk bayar denda, ya kalau kata you tak you macam you dah hantar buku, tengok ada denda, ya kalau ni you ataupun you nak tengok you ada denda ke tak dengan library, you boleh klik my fine payment untuk check sama ada you ada denda ataupun tak. Jadi kalau ada denda, ya kalau macam atas RM1 you boleh gunakanlah ya my fund payment ni untuk buat bayaran. Okey? Okey, tak apalah nanti you explore tengok sebab macam agak loading saya punya ni. Pergi dekat my courseware. Okey, lepas my payment nanti you explore tengoklah. Kalau ada masalah tak apa, you contact je saya. Saya nak minta you klik dekat my courseware. Ya. Lambat sikit, biasalah ni. Okay, actually my courseware ni kalau macam you nak cari exam paper, ya selain daripada you pergi exam paper portal tadi, you boleh cari exam paper dekat my courseware ni. Ya, kat my courseware ni. Dia loading sekejap. Okay. Okay. Sekejap ya. Tadi kan saya kata kalau kata kami online, actually yang ni ya, nampak tak? Chatway Library. Macam ni simbol dia. Maksudnya kami operator online, dia akan membantu you untuk jawab soalan. Okay. Oh dia, sekejap ya, dia punya loading dia ni lambatnya. Okay, tak apa kita pergi ke lain dulu. Kita pergi kepada kita punya resources ni dulu. Nanti kita pergi balik kepada my courseware. Ya sebab dia kadang-kadang tengah maintenance, so dia lambat sikit. Okay, so untuk bahan-bahan yang saya tunjuk tadi dekat website kita, yang tu just icon tau. Ya, so kalau you nak access bahan tu, you boleh masuk dekat MyCamp Portal, pergi dekat All Resources. Ya, pergi dekat All Resources, and then contoh kalau you nak access kepada ebook. Ya, boleh klik ebook. Ya, boleh klik ebook. Ya, samalah, sama lambat, tak apa. Okay, jap. Saya tunjukkan dekat sini lah. Dekat kita punya slide. Okay.
Kalau dekat My Courseware tadi, kalau you klik My Courseware, okay, kalau you klik My Courseware, ini ya, you klik My Courseware, so dia akan keluar program dan kursus. Okay, program dan kursus. So untuk program, contoh kalau macam you diploma sains, contoh. Okay, so cari program dekat sini, cari program diploma sains, and then kursus ni adalah subjek you, nama subjek you. Ya, contoh subjek situ ataupun ini subjek agama lah yang you nak tengok. So nanti dekat kursus ni pilih ya subjek agama. Okey, pilih subjek agama subjek yang you nak lah. You nak appearkan exam paper ataupun senarai bacaan dia tu. Ya, senarai bahan dia tu. Okey, you klik and then nanti you klik submit. Ya, jangan lupa klik submit. Kalau tak macam mana nak proses kan? Okey, klik submit and then dia akan keluar reading list. Okey, reading list. Okey, yang ni kalau kata ada bahan bacaan yang berkaitan dengan you punya subjek yang you pilih tadi, dia akan keluar dekat sini, ya, dekat bawah tu. Okey? And then selain tu, kalau kata subjek yang you pilih tu, dia ada question paper, dia ada final exam. Okey, dekat sini juga dia akan appear final exam ataupun exam paper tu. Ya, you tak perlu masuk portal exam paper pun tak apa. You boleh cari je exam paper you kat sini berdasarkan subjek yang you masukkan dekat bahagian kursus ni tadi. Okey, untuk yang macam sekarang ni yang saya terpapar dekat saya punya slide. Okey, yang ni tak ada final. Okey, maksudnya subjek MKM Fundamental of Knowledge Management ni dia tak ada final exam. So dia tak ada final exam paper dalam sini. Okey, untuk exam paper tu adalah previous. Maksudnya sem-sem yang lepas punya exam paper, bukan sem ni. Tak, sem ni nanti you exam baru you dapat lah. Okey, and then kira macam kalau you nak buat latihan, you boleh masuk dekat My Courseware. Okey, pastikan kira dalam dalam exam paper tadi, EQPS lah kita panggil Electronic Question Paper System, kita ada past year punya question ya. Past year punya question paper. Okay? So you boleh tengok dekat sini lah nanti dia akan keluar. Saya tengok balik dah keluar ke belum. Okay? Okay, masalah dia ada masalah sikit dia sebab dia tengah maintenance pagi-pagi ni. Okay. Okay, tak apa, saya refresh balik. Okay, sekejap ya. Kita tengok balik My Courseware tadi, saya nak tunjuk. Sebenarnya saya nak tunjuk, okey, yang ni, boleh dah. Ya, tadi dia tengah maintenance, so dia problem sikit. Contoh, you all ni diploma pengurusan ladang. Klik diploma pengurusan ladang. Okey, choose you punya ni. Contoh, you nak tengok soil science. Ya, untuk subjek soil science, you nak tengok ada tak final exam, you nak tengok bahan-bahan yang berkaitan. Okey, and then you klik search. Okey, you klik search. Okey. Bila you klik search, dia akan keluar reading list. Ya, yang ni banyak macam buku-buku rujukan yang berkaitan dengan subjek ni. Ya, mungkinlah you nak study awal ke kan subjek ni sebelum masuk kelas, you boleh tengok dekat My Courseware. Ya, and then minta you tengok untuk dapatkan buku ni, ya, you minta you tengok dia punya location. Kalau you attend Perlis, boleh datanglah gunakan OPEC untuk cari buku ni, kedudukannya kat mana. Tapi yang ni kalau kata you attend Pahang, you attend Sarawak ni, okay, yang ni you kena tanya, you kena datang library untuk minta bantuan library pinjamkan dekat UiTM ni. Tapi dia ambil masa sebulan. Ya, bukan hari ni you request untuk pinjam, esok dah ada buku tu, tak. Dia ambil masa sebulan untuk buku tu sampai dekat kita dan untuk you pinjam. Ya, sebulan buku tu sampai, then barulah you boleh pinjam 14 hari, then you pulang, kita akan pulangkan balik. Dia ambil masa. Okay. And then yang ni, recommended book lah. Buku-buku selain daripada reading list yang berkaitan, dia ada recommended book yang lain juga. And then ini ada exam paper. Ya, exam paper yang berkaitan untuk subjek apa tadi? Source science tu. Ya. So yang ni you boleh klik dekat download ini untuk download exam paper tu. So nanti dia akan download masuk PC you and then dia akan appear lah dekat sini. Dia akan appear dekat sini. Okay, so you bolehlah jawab. You bolehlah tengok kan. Contoh soalan dia macam mana. Okay, boleh tengok. Okay, itu untuk My Courseware. Okay, and then saya akan pergi kepada information resources.
Okey, sebab kita ada sejam sahaja, saya tunjuk macam tu je. Untuk detail masuk kelas permainan maklumat. Okay, and then kita klik e-book untuk you access elektronik books. Seandainya macam UODL kan, ada kat rumah lagi belajar secara atas talian, tak tahu bahan rujukan mana. Ataupun nak buat assignment, tak tahu nak refer mana, boleh masuk MyKM Portal. Boleh masuk website kita, then masuk MyKM Portal, masuklah e-book ke, depend. Kalau nak buku, boleh klik kat e-book. Sebab e-book ni adalah bahan rujukan yang dipilih oleh pihak fakulti sendiri. Ya, okay. So e-book ni pilihlah macam you all Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi sebagai contoh. Okay, klik Fakulti Sains Sukan. Okay, dia akan keluar ya senarai buku ni dia akan keluar. Okay, yang berkaitan Fakulti Sains Sukan. And then contoh you nak tengok, okay, you boleh tekan more tadi. Okay, contoh you nak tengok berkaitan dengan life science sebagai contoh. Klik life science. Ya, klik life science. And then nanti dia akan filter buku yang berkaitan dengan life science. Okay. Okay, yang ni. Kalau nak cari dekat sini pun boleh. Tapi yang dekat atas ni saya nasihatkan jangan masuk terlampau panjang. Dia bukan Google. Google ya, dia banyak bahan. Bahan kita limited. Dia terhad. So kalau boleh untuk cari buku dalam e-book collection ni, guna just masukkan contoh you nak cari pasal pattern and process of specification in Ancient Lake lah. Contoh, jangan masukkan seluruh title ni, just masuk Ancient Lake sahaja ke, dia punya keyword sahaja. Okay? So, untuk you access buku ni, klik dekat get full text. Ini klik dekat get full text. Okay? Dia akan masuk dekat URL ni. Dia akan masuk kat page ni. Minta you masuk dekat, you klik login. Ini dekat login ni masukkan nombor pelajar dan juga IC tanpa dash. Okay, masukkan nombor pelajar dan juga IC tanpa dash. Okay, klik I accept the term and then klik submit. Okay, klik submit. Okay. Nanti dia akan terus pergi dekat buku, laman buku tu. Okay, minta you gunakan apa yang kita ada ni. Sebab apa? Kita langgan ni, satu buku ni bukan murah. Ya, mencecah ratus, mencecah ribu. So kalau you tak guna, macam sayang lah. You duk guna Google, you guna benda free kan? So apa kata you gunakan portal ataupun bahan yang kita ada ni. Okay, untuk dapatkan buku tu sama ada you klik download PDF book. Ya, memang you akan dapat satu teks tu. Okay, minta you download. Okay, minta you download terus masuk dalam PC you. Ya, nanti kalau you nak tengok, balik you boleh, you tak perlu nak masuk portal ni. Ya, sebab you dah download buku tu, you boleh tengok, you boleh baca melalui PC you saja. Okay, tapi minta akses kalau nak cari buku, masuklah e-book ni. Ya, sebab kita langgan dia mahal tau. Sayang you tak guna, okay? So nanti bila you dah ni PDF nanti, minta you download macam biasalah, macam you buka. Ni tadi contoh macam ni kan. Dia akan keluar macam ni, contoh-contoh sebab saya nak tunggu ni lambat. Okay, klik download yang ni. Nampak tak anak panah ni? Okay, klik untuk download buku tu. Ya, klik untuk download and then save. Okay, and then save contohlah. Ya, sebab buku tu sebab dia tebal tadi, dia lambat sikit nak loading. Okay, sebab kita ada sejam, kita dah masa untuk ni, at least you tahu. Ni kalau you tengok memang you akan dapat full text. Satu buku, 420 page tu you akan dapat akses. Okay, minta you download. Then, ni kan macam contoh, you boleh develop your own library lah. Ya, ini. Okay, ini untuk rujukan sajalah. Okay, so itu cara untuk download buku menggunakan e-book. Okay, so saya tunjuk and then kita pergi balik ke MyKM, nanti you explore lagi. Ya, tak apa, ada soalan boleh tanyakan terus. Okay? So, kita pergi dekat Local Content Hub, minta you klik dekat Local Content Hub. Okay, untuk Local Content Hub ni pun kita arrange dah bahan-bahan tu by subject. Contoh, you adalah pelajar ladang, diploma perladangan. You boleh klik dekat Plantation and Agrotechnology. Okey, dekat sini bahan-bahan tempatan. Maksudnya bukan saja buah-buahan tempatan yang ada, tapi pihak perpustakaan untuk memudahkan you cari berita yang berkaitan dengan Malaysia. Okey, you boleh masuk Local Content Hub, and pilihlah subjek apa.
And then contoh you nak tengok agriculture technology, klik saja dekat topik tu. Okey, contoh you nak tengok pertanian pintar guna teknologi IoT. Ya, kalau ini maksudnya newspaper cutting ataupun keratan akhbar, dia akan tulis newspaper. Kalau ini dia tulis jurnal teknologi, maksudnya artikel jurnal. Ya, semua ini dihasilkan diterbitkan oleh Malaysia punya ni lah. Ya, pengeluar Malaysia. Okey, you klik sahaja dekat dia punya mana title tu. Okey, untuk you download, untuk you baca artikel tu, you boleh klik download view full text ni. Klik dekat situ, dia akan link kepada artikel tu. Ya, dia akan link kepada website artikel tu. Dia keluar lah. So yang ni kalau you nak artikel ni, you boleh print, right click ataupun ini you boleh screenshot ke ataupun ni pandai-pandai you lah untuk dapatkan artikel ni. Kita just provide link saja. Okay, so itu untuk local content hub. Ya, local content hub. Apa je konsep dia lebih kurang sama saja. Just klik. Okay, just klik untuk view artikel. Ya, yang ni adalah maklumat berkenaan dengan artikel tu. Untuk dapatkan artikel, untuk baca full text dia, klik dekat download atau view full text. Yang ni you dapat PDF. So you boleh download masuk dalam you punya PC. Okay, ni ya, klik download ni. Okay, itu untuk local content. Senang ya. Sekali ni je you sign in sekali saja, terus you boleh access kepada kita punya bahan yang lain. Okay, and then ni exam paper. Actually exam paper nak senang you masuk dekat My Courseware tu lah. Ini My Courseware ni. Sebab you dah pilih subjek, terus you keluar exam paper yang berkaitan. Okay, sebab kalau you ambil dekat exam paper yang dekat information resources punya tab ni, okay, dia kena pilih by faculty. Contoh you faculty plantation and agrotechnology, klik and then search. Okay, search. Okay, so nanti dia filter semua. Ini bukan untuk subjek. Dia bukan by subjek tapi by faculty. Maksudnya daripada semester 1 sampai semester 6, contoh ada 200 subjek, dia akan appear dekat sini. Okay, so untuk mudahkan, you type you punya subjek. Ni dekat button search, dekat ruangan search, you type lah AGA 402. So nanti dia akan filter dekat sini. Ya, nak mudah dekat My Courseware lah. Ya, tapi tak apa kalau you nak tengok pun kat sini pun tak apa, you nak cari pun tak apa sebab kita boleh filter dekat sini. Ya, asal you ingat you punya kod paper tu, ya, sebab setiap subjek you dia ada kod-kod dia, different code. Okay, so you boleh type dekat search ni. Ya, jangan ada jarak masa you type tu. Ini you perasan saya type AGA, tak ada space pun, terus number. AGA 402 terus. Okay, itu senang saja sebenarnya. Kalau dah tahu senang saja. Okay, and then kita ada Khazanah Melayu Repository. Klik kat sini. Okay, klik je. Klik kat sini je sebenarnya. Okay, masuk website, pergi MyKM, pergi dekat information resources, klik lah mana you nak tengok e-books ke, you nak tengok exam paper ke, you nak tengok Khazanah Melayu ke, you boleh klik dekat sini. Okay, so yang untuk Khazanah Melayu Repository, kita letak satu website yang berkaitan dengan Melayu. Ya, kita ada adat dan Melayu, asal-usul Melayu, ekonomi, Islam dan intelektual, Sultanan dan inilah banyaklah. Semua Melayu. Okey, berkaitan dengan Melayu boleh tengok dekat sini. Ya. And then kalau you berminat, okey, macam you nak tahu asal-usul Melayu, ialah mungkin you kena buat assignment berkaitan dengan Melayu. Okey, klik. Okey, so dia akan filter artikel yang berkaitan dengan asal-usul Melayu. So you boleh klik lah dekat ini by tahun tau. Ini by tahun. Okey, tahun berapa? Yang dalam bracket 3 ni bilangan artikel pada tahun tu. Contoh pada tahun 2019 kita masukkan 3 artikel yang berkaitan dengan asal-usul Melayu. Okey, klikkan saja. Ya, klik sahaja. Okey, klik sahaja. Okey. And then ini dia akan keluar macam ni. So, untuk you access, dapatkan untuk baca artikel berkaitan contoh pengaruh suku kaum Jawa dan Bugis. Klik dekat title of article ni. Ya. Klik dekat title of article and then dia macam local content hub juga. You tak akan dapat full text baca keseluruhan artikel tu. Dia bagi maklumat artikel sahaja. So, untuk you baca keseluruhan artikel, you pergi dekat pautan berkaitan ni.
Ya, pautan berkaitan, dia ada link dia kan. Klik dekat link dia. Nanti dia akan pergi kepada link artikel tu. Ya, ni. Okey. So, nanti you klik lah. Okey, dia loading. Okey, tak apa. Nanti you explore tengok. Ya, saya dah beritahu, tunjuk jalan. Ya, you just follow sahaja. Okey. So, itu untuk Khazanah Melayu. And then kita ada IR, UiTM IR. Klik dekat UiTM IR. Okey. So dekat sini nanti you boleh pergi macam ni kan you tak tahu mungkin by subject macam you tak tahu sebenarnya you nak cari apa. Okey, you boleh pergi dekat home, klik je dekat home. Okey, type keyword you kat sini. Contoh you nak cari peladangan ataupun ladang saja. Yang ni pun macam e-book juga. Ya. Type keyword saja. Jangan panjang-panjang sangat. Salah eja dia tak boleh nak cari. Okey, just type 1-2 patah perkataan je. Contoh nak cari pasal ladang lah. Type je lah ladang. Ya, ladang. Contoh. Okey, kalau ada jenis bahan yang nak cari, you tick. Macam contoh you nak tengok artikel dengan buku saja. You tick lah artikel dan buku. So dia akan keluar bahan-bahan yang berkaitan artikel dan buku yang ada keyword ladang tu. Kalau you tak sure, you nak tengok semua, jangan tick apa-apa. Okay, and then nampak tak kanta ni, klik kanta ni. Ya, untuk nak cari. Okay, so dia akan keluar lah, dia akan keluar. Yang berkaitan dengan ladang yang mana-mana bahan yang ada keyword ladang dia akan keluar. Okay, so kalau kat sini, kalau you tengok, dia ada bold kan, dia ni, ini maksudnya jenis bahan. Ini master thesis, ini student project. Selalu master thesis ni untuk student pelajar-pelajar PhD master dia akan refer kepada master thesis. Untuk peringkat diploma, degree selalu dia akan refer student project ni. Ya, student project ni. Okey, saya tunjuk satu, minta kalau contoh you nak tahu berkenaan dengan you nak tengok student project untuk population people ni. Okey, klik kat title dia tu. Okey, dia dah provide link kan? Klik kat title. Okey. Ini pun dia bukan ada full tag, you bukan boleh baca keseluruhan bahan tu. Ya, you kena klik dekat download dekat sini. Ya, klik download. Okey, download. Okey. Untuk makluman you, untuk student project, tesis, okey, jenis bahan yang saya tunjuk tadi tu, kita tak boleh dapatkan full tag. Kita just boleh dapatkan 5 page pertama sahaja. Ya, dia ada title page, content page. Okey, yang ni mungkin yang lama punya. Okey. So, untuk you access, untuk you baca keseluruhan artikel ataupun bahan tu, you kena datang library, ya, dan request kat counter, you minta you screenshot je, ya, ID number ni, minta you screenshot page ni, tunjuk dekat counter, kata saya nak access bahan ni, okey. So nanti staff di counter akan bantu you, bagi tahu cara yang access. Sebab bahan ni you boleh access dalam perpustakaan sahaja. Ya, you tak boleh nak print keluar, you tak boleh nak download full tag apa semua sebab dia dilindungi di bawah Akta Copyright. Ya, Akta Hak Cipta. Okey, so memang you dibenarkan untuk baca sahaja. Okey? Itu saya beritahu sebab apa nanti you akan dapat yang 5 page sahaja. You takkan you takkan dapat full. You takkan dapat full artikel tu. Okey? Contoh macam ni lah. Yang ni satu page dia ada bahan-bahan dia lah. Okey? So kalau you confused tak apa. Nanti you explore tengok ada masalah boleh contact saya. Ya, melalui kita punya WhatsApp business ataupun tadi ya chat with librarian tu. Okey? So, saya rasa itu sahaja untuk Pita Electronic Resources untuk kelas kita dalam masa sejam ni. Tak apa, untuk lebih lanjut boleh apply kelas kemahiran maklumat. Tapi nanti mungkin sekarang you tak tahu lagi nak apply apa. Tak apa, bila you dah start dapat assignment nanti boleh contact saya. Saya dah dapat assignment, saya tak tahu nak cari bahan. Boleh tak Miss suggestkan kelas apa yang saya boleh follow ya untuk inilah pencarian bahan ni. Sebab hari tu kira macam untuk hari ni sejam ni saya just introduce sahaja. Untuk detail kena masuk kelas kemahiran maklumat sebab kelas kemahiran maklumat satu slot satu kelas 2 jam. Ya, lagi detail lah kita ajar. Okey?
So, itu sahaja daripada saya, Miss Nur Azrina binti Kasim, Pustakawan Pustakaan Datuk Jaafar Hassan. Sebarang soalan, sebarang masalah, boleh hubungi kami melalui Pita Chat with Librarian. Tadi saya dah tunjuk dekat website ataupun WhatsApp Business 0498882056 ataupun melalui boleh PM atau DM melalui kita punya media sosial, Instagram, Facebook dan juga Telegram. Okey, selamat, apa orang kata, selamat memulakan kelas nanti. Good luck, anything boleh contact saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.